Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu lagi kepada semua sidang penonton dalam rancangan Kisah Sembilan Suku Malam. Saya mengharapkan semua sidang penonton sehat fizikal dan mental, insya-Allah. Kita bersiaran pada malam ini dengan satu tajuk yang saya rasakan agak berat. Kisah Janda Harum Sundal Malam. Ya, tolong share, like and share ke seberapa ramai rakan-rakan kita untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman ni. Sebenarnya kisah ni pada malam ni ya adalah sambungan ataupun rentetan daripada kisah minggu lepas. Kalau sidang penonton masih ingat, Rakanku Jutawan Fakir. Ya, ni sambungan dia. Jadi, saya teruskan dengan kisah pada malam ni. Ya, apabila berlaku kematian kepada bapa rakan karib saya ni, ya, maka perasaan marah dan emosi rakan karib saya ni tak dapat dikawal terhadap kakaknya ni, ya. Hingga dia bertemu kakaknya, ya. Rakan saya ni badan besar macam bonzer, ya. Pakai cincin dengan batu pun besar, ya. Jadi pada hari mereka bertemu tu dengan rasa marah yang tak boleh dikawal, rakan saya ni menghayunkan penumbuk, ya, penumbuknya ke muka kakaknya. Tetapi nasib baik sempat dielak dan hinggap di dahi kakaknya. Maka kakaknya mengalami kecederaan yang teruk. 17 jahit. Boleh sidang penonton bayangkan, 17 jahit. Dan rakan saya ni sendiri dapatlah tidur dalam lokap polis 3 hari 3 malam akibat pergaduhan tersebut. Ya, sehinggalah salah seorang daripada rakan karib saya yang seorang lagi itu datang menjamin, ya. Jadi hasil daripada pergaduhan tersebut, ingatkan kakak dia ni dah insaf. Rupanya tidak, ya. Masih meneruskan dengan kehidupannya yang biasa, ya, mengambil semua hasil-hasil daripada harta pusaka arwah bapanya, ya, hasil sawit, hasil pintu sewa, rumah sewa yang banyak, ya, di mana dianggarkan nilai tunai sebulan yang diambil oleh kakaknya ni bernilai RM20,000 sebulan. Bayangkan, itu bukan satu jumlah yang kecil, ya. Dengan 20,000 tu memang kakaknya ni boleh hidup dengan mewah, ya. Selain daripada itu, dengan hasil harta pusaka arwah bapanya ni, kakaknya tu melabur dalam perniagaan MLM, ya. Selain daripada itu, dalam masa yang sama kakaknya merupakan isteri kepada seorang high rank officer, ya, pegawai tinggi kerajaan, ya. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, ya. Perniagaan MLM kakaknya ni berkembang maju. Sehinggalah pada satu hari kakaknya ni telah ditangkap oleh suaminya kerana skandal dengan bisnes partner MLM dia. Setakat mana skandalnya saya sendiri pun tak sanggup nak sebut, tetapi telah dijatuhkan talak 3 sekaligus. Jadi sidang penonton boleh imagine berapa teruk skandal yang dilakukan oleh kakak rakan karib saya ni, ya. Tetapi, ya, perceraian talak 3 ni tidak didaftarkan kepada pejabat ataupun agensi tempat suaminya bertugas, kerana untuk menjaga reputation, ya. Sebab husband dia ni high rank officer, ya. Tetapi kedua-dua belah pihak keluarga, iaitu keluarga suaminya dan keluarga kakak rakan karib saya ni tahu pasal ni, ya. Dan apabila dah diceraikan talak 3, maka mereka duduk berasingan, ya. Berbulan-bulan, ya, duduk berasingan, ya. Sehinggalah pada satu masa bekas suaminya, ya,
secara hukumnya dah memang bekas suaminya, telah disahkan mengidap barah. Tak lama selepas tu, dalam masa lebih kurang 2 bulan, suaminya meninggal. Ya, bekas suaminya meninggal. Tetapi kakak rakan karib saya ni pergi ke agensi yang berkenaan dan masih mengatakan bahawa beliau adalah isteri kepada suami ni, ya, arwah suami ni. Jadi boleh kita bayangkan, sidang penonton bayangkan, selain daripada 20,000 sebulan hasil daripada harta pusaka arwah bapanya yang dia tidak berhak, kemudian dia dapat lagi pampasan dan pencen arwah bekas suaminya. Sebab berdasarkan rekod kepada agensi kerajaan tersebut, tidak ada menunjukkan sebarang berlakunya perceraian. Tetapi daripada segi hukumnya, memang mereka telah pun berpisah. Jadi kalau kita semua maklum tentang hukum hakam faraid, apabila berlaku perceraian maka gugurlah, ya, hak faraid seseorang. Betul kan? Okay. Hasil daripada perkahwinan tersebut, ya, kakak rakan karib saya ni mempunyai 2 orang anak. Seorang perempuan yang sulung dan juga seorang lelaki, ya, 2 saja. Jadi mungkin sidang penonton bertanya, bila mana berlakunya Janda Harum Sundal Malam ni? Yang ni bermulalah kisah Janda Harum Sundal Malam. Sidang penonton boleh bayangkan, sebelum ni bertahun-tahun dia makan hasil harta pusaka arwah bapanya yang bukan hak dia. Kemudian, ya, dia makan lagi hasil pusaka bekas suami. Bayangkan, berterusan. Dengan duit, dengan hasil itulah dia membesarkan kedua-dua anaknya. Ya. Okey. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, apa yang kita boleh buat pengajaran daripada kisah ni? Tak habis, tapi saya akan sambung ulas cerita Janda Harum Sundal Malam ni dalam pengajaran yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama, kita yang masih hidup, ya, pastinya berhasrat untuk meninggalkan sedikit sebanyak harta kepada ahli keluarga kita, bakal-bakal waris kita. Maka pengajarannya daripada kisah ni, ya, rancanglah dengan kaedah yang betul, iaitu apa dia? Bertulis, bertarikh dan bersaksi. Kita tak mahu kisah rakanku jutawan fakir, ya, Janda Harum Sundal Malam ni berlaku kepada ahli keluarga kita. Yang kedua, kita sebagai manusia biasa sebenarnya kita ni tak boleh menghukum seseorang, ya. Kita tak boleh judge. Tetapi daripada kisah ni, kisah Janda Harum Sundal Malam ni, sebenarnya saya nak kongsikan dengan sidang penonton. Kita boleh lihat, ya, di mana hasil daripada memakan harta batin ni dengan membesarkan anak-anaknya. Anaknya yang sulung telah pun berkahwin, yang perempuan tu, sehingga sekarang tidak mempunyai zuriat, ya. Yang kedua, anak lelakinya dihantar ke Indonesia untuk belajar sebagai tahfiz. Tetapi selepas setahun, seolah-olah anak lelaki dia ada bermasalah, ya, tak boleh. Maknanya dia tak boleh carry untuk menjadi seorang tahfiz tu dan terpaksa balik ke Malaysia. Ya. Itu kesannya, ya. Saya rasa, ya, secara nyatanya yang kita boleh nampak. Berbanding dengan rakan karib saya ni yang jutawan fakir ni, ya, ada 3 anak. Alhamdulillah, 3-3 berjaya. Yang sulung seorang engineer yang berjaya. Yang ketiga seorang pilot, ya, yang kalau masih ingat lagi minggu lepas ada cubaan untuk menjodohkan, ya, anak beliau dengan anak saya, sebab kita orang semua rakan karib, ya. Okey. Jadi boleh nampak, ya, di mana keberkatan hasil yang kita gunakan untuk menanggung ahli keluarga kita tu boleh dinampak, boleh dilihat kesannya kepada anak-anak kita, ya. Walaupun masih terlalu awal untuk kita beri judgement, tapi saya rasa itu adalah satu perbandingan ataupun judgement yang logik, ya. Di mana kesan memakan harta batil ni
kita boleh lihat ketika seseorang tu masih hidup lagi. Okey. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga ni sebenarnya saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga insya-Allah kepada sidang penonton. Ya, kita ni sebagai manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Mula-mula kita membuat kesilapan sebab mungkin kita tak sedar itu adalah satu kesalahan. Dan kita berterusan membuat kesilapan yang sama. Ya. Dan masa tu kita sebenarnya kita dah sedar yang tu adalah cara yang silap. Tetapi kita tak boleh lari sehinggalah ke tahap yang seterusnya apabila kita memang cukup sedar yang itu adalah satu kesilapan dan kita cuba meninggalkannya tetapi kita tak mampu. Kerana apa? Kerana ia telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Sehinggalah bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pada ketika dan saat itu, sesalan tidak lagi bermakna, taubat tidak lagi diterima. Fikir-fikirkan. Jadi sidang penonton yang saya hormati sekalian, kita akan bersiaran lagi esok ya dengan tajuk sakit menanggung bodoh. Lebih kurang macam itulah bersama dengan Tuan Aiman Zaki. Jadi sehingga kita bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.